Hai, Assalamualaikum. Video kali ini saya akan kongsikan tentang cerpen yang bertajuk Usia Emas. Mari kita mulakan. Hi guys, don't forget to subscribe. Kali ini saya akan menceritakan tentang sinopsisnya. Cerpen ini mengisahkan kehidupan Cikgu Baharum yang telah berusia 80 tahun yang diangkat menjadi tokoh warga emas di daerahnya. Cikgu Baharum mengisi dengan baik usia emasnya yang dipanjangkan oleh Allah. Beliau pernah menjadi penulis dan tulisan beliau disiarkan di dalam Warta Melaya, sejenis akhbar yang popular di tanah Melayu suatu ketika dahulu. Pada masa tuanya, beliau memenuhi kehidupan dengan bangun pagi dan bersenam. Sebagai seorang bekas guru, beliau lebih banyak mengimbau kisah hidupnya ketika bergelar guru. Jasa dan sumbangan Cikgu Baharum kepada masyarakat tidak boleh dipertikaikan. Pada saat tuanya, banyak masa dihabiskan dengan beramal ibadah. Cerpen ini turut menyentuh peranan anak-anak supaya lebih bertanggungjawab kepada orang tua. Orang tua-tua beragama Islam hanya perlukan kasih sayang anak-anak. Cikgu Baharum meninggal dunia dengan meninggalkan banyak kenangan hidupnya sebagai seorang guru. Cerpen ini bertemakan kemanusiaan. Kehidupan usia tua bukan satu kelebihan, tetapi kehidupan hanyalah pinjaman. Usia emas bukan masa untuk mendapatkan anugerah hidup dan berhibur sebagaimana yang dilakukan oleh orang barat. Usia emas perlu dipenuhi dengan aktiviti berfaedah dan beribadat kepada Allah. Warga tua perlu disayangi dan jangan sesekali dilupakan. Persoalan yang pertama ialah usia tua perlu diperbanyakkan dengan beribadat. Bagi penulis, hari tua adalah masa terbaik untuk melakukan sesuatu yang berfaedah seperti melakukan ibadat. Bagi penulis juga, usia tua adalah masa yang dipinjamkan dan setiap insan perlu bersedia untuk menghadapi kematian. Persoalan yang kedua ialah jangan berbangga dengan baki umur kita. Umur kita adalah anugerah Allah dan kita perlu menerima anugerah itu dengan syukur. Semakin bertambah umur, maka kita akan semakin mendekati mati. Oleh itu, kita tidak boleh berbangga dengan anugerah sementara itu. Persoalan ketiga ialah sayangi warga tua. Sikap saling menyayangi merupakan amalan yang perlu disuburkan dalam kehidupan manusia, lebih-lebih lagi jika dikaitkan dalam hubungan antara generasi tua dengan yang muda. Watak dan perwatakan Cikgu Baharum. Yang pertama ialah beliau mementingkan ilmu pengetahuan. Cikgu Baharum seorang yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan selalu menasihati saya dan rakan-rakan lain supaya menjadi orang yang berilmu agar dihormati. Yang kedua ialah beliau seorang yang bertanggungjawab. Cikgu Baharum dipaparkan sebagai seorang yang sangat bertanggungjawab. Dia sering menunjukkan sikap bertanggungjawab kepada generasi muda dengan memberikan bimbingan dan nasihat. Yang ketiga ialah beliau suka berterus terang. Orang yang berpengalaman ialah manusia yang suka berterus terang. Hal ini ditunjukkan secara jelas oleh Cikgu Baharum kerana berani menasihati saya dan orang kampung. Yang keempat ialah beliau seorang yang berpegang teguh pada ajaran agama. Cikgu Baharum memperlihatkan rasa tanggungjawabnya kepada ajaran agama apabila sering menghabiskan masanya di masjid dan berjaya menunjukkan akhlak mulia. Yang kelima ialah beliau seorang yang mementingkan disiplin. Sebagai seorang bekas guru, Cikgu Baharum merupakan seorang yang sangat mementingkan disiplin. Beliau menjadi manusia yang tepat menunaikan janji dan sering mematuhi peraturan yang ditetapkan masyarakatnya. Yang kelima, beliau seorang yang mengutamakan kesihatan. Dalam usia 80 tahun, Cikgu Baharum kelihatan sihat dan mempunyai penampilan yang menarik. Watak dan perwatakan saya. Yang pertama ialah mempunyai semangat setiakawan yang tinggi dalam diri. Hubungan antara saya dengan Cikgu Baharum sangat rapat sehingga mewujudkan semangat setiakawan yang sukar dipisahkan. Saya dan Cikgu Baharum seakan-akan sudah tidak boleh dipisahkan. Yang kedua ialah mempunyai sikap ingin tahu.
Dalam cerpen ini, watak saya menyatakan dia suka ke rumah Cikgu Baharum dengan anak-anaknya. Dia sering berhujah semasa pertemuan dengan Cikgu Baharum untuk mengorek ilmu yang terdapat pada Cikgu Baharum sama ada dalam soal politik, ekonomi, sosial hinggalah kepada persoalan bahasa dan sastra. Yang ketiga ialah kuat beribadat. Watak saya dalam cerpen ini digambarkan sebagai seorang yang kuat beribadat. Sebagai contohnya, sesudah mengerjakan solat tahajud, saya berzikir. Telefon di hulu kepala katil berbunyi. Belum sempat saya bangun dari sejadah, isteri saya menjawab. Plot cerpen ini ialah kronologi. Cerpen dipersembahkan dalam alur cerita yang mudah difahami. Pergerakan cerpen ini adalah seperti berikut. Yang pertama ialah permulaan. Saya mempunyai seorang kawan lama yang bernama Cikgu Baharum. Dalam usia 80 tahun, Cikgu Baharum telah diangkat selaku tokoh warga emas di daerahnya. Walau bagaimanapun, anugerah itu tidak memberikan sebarang perasaan bangga kepada Cikgu Baharum. Yang kedua ialah perkembangan. Saya teringat kembali semasa dia mula-mula mengenali Cikgu Baharum yang hanya mengirimkan postcard kepadanya dan meminta mahu berkenalan. Cikgu Baharum berkongsi petua-petua dengan wartawan yang menemu ramahnya. Yang ketiga ialah perumitan. Cikgu Baharum membicarakan sesuatu perkara yang merujuk Al-Quran dan hadis. Saya membacanya berulang-ulang kali untuk mencari hikmah tersirat yang ada kaitan dengan umur tua dan anugerah yang diterimanya. Yang keempat ialah puncak. Saya sudah mendapat jawapan terhadap persoalan yang bermain di kepalanya. Anugerah usia emas dianggap tidak relevan dengan kehidupan kita sebagai umat Islam. Anak-anak perlu memberikan kasih sayang kepada ibu bapa mereka. Yang kelima ialah peleraian. Saya mendapat panggilan telefon pada pagi itu yang menyatakan Cikgu Baharum telah tiada. Air mata saya terus mengalir dan teringat bahawa semua perkara di dalam alam ini adalah milik Allah Subhanahu Taala. Dalam cerpen ini mempunyai 3 latar. Yang pertama ialah latar tempat. Yang pertama ialah Singapura. Latar Singapura dijelmakan dalam cerpen ini bagi menggambarkan unsur-unsur moden, khususnya gambaran kota atau bandar yang maju ketika itu. Yang kedua ialah latar masa. Latar masa yang pertama ialah ketika selepas penjajahan Jepun. Cikgu Baharum teringat kembali senaman ringan orang Jepun yang dilakukan oleh mereka kerana dia berada pada zaman tersebut. Yang ketiga ialah latar masyarakat. Masyarakat yang pertama ialah masyarakat yang terpengaruh dengan budaya luar. Penulis menyatakan bahawa kita terlalu terpengaruh dengan budaya luar dan meniru bulat-bulat perkara yang dibuat oleh budaya luar tanpa mengukur dengan budaya kita sendiri. Masyarakat yang kedua ialah masyarakat tua yang sedang melalui kehidupan tua dengan pelbagai kenangan pahit dan manis. Cikgu Baharum dipaparkan sebagai orang tua yang terpaksa berhadapan dengan cabaran masa depan, iaitu meneruskan kehidupan dalam zaman yang sangat mencabar bagi dirinya. Awak semua dah faham? Bolehlah lepas ni buat study-study untuk SEM 1 ni. Semoga bermanfaat. Bye!